Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk hari ini kita masuk tajuk perhubungan. Okay, untuk tajuk ini apa yang akan dipelajari adalah yang pertama, mengetahui cara berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan. Yang kedua, memahami perhubungan interpersonal dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi secara berkesan iaitu mendengar dengan teliti, mengekalkan eye contact serta meluahkan perasaan, idea dan fikiran. Dan yang keempat, menilai kepentingan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okay, untuk seterusnya kita tengok pengenalan dia dahulu. Okay, boleh buka buku teks muka surat 160. Okay, di sini kita tengok pengenalan dia di mana komunikasi terbahagi kepada dua jenis iaitu lisan dan bukan lisan. Komunikasi lisan merupakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Okay. Komunikasi bukan lisan adalah berdasarkan tingkah laku. Perhubungan interpersonal dapat membantu untuk memahami perlakuan setiap individu berkomunikasi. Okay, berdasarkan situasi gambar di bawah, okay, nyatakan komunikasi yang berlaku. Okay, lakukan sumbang saran di dalam kelas. Okay, contohnya ini adalah situasi di dalam kelas ini adalah gambaran bagaimana proses komunikasi berlaku. Okay, komunikasi yang pertama kita tengok secara lisan. Okay, lisan ni adalah dengan kita mengeluarkan suara dengan bercakap seperti biasa. Di mana proses komunikasi yang menggunakan percakapan. Okay, untuk menyampaikan maklumat. Kita bercakap dan ada pendengar. Okay, rakan kita mendengar. Okay, itu secara lisan. Okay, kalau dia secara bukan lisan, di mana kita boleh gunakan tingkah laku dan fizikal. Okay, untuk tingkah laku, kita boleh perhatikan pergerakan badan dia dan intonasi. Contohnya dia sedang marah. Okay, kalau dia sedang marah, kita boleh lihat perubahan pada tingkah laku dia. Okay, dan yang kedua adalah secara fizikal. Okay, kita boleh lihat juga melalui fizikal dia mana contohnya situasi di mana susun atau bilik murid dan kelengkapan dan perhiasan bilik belajar murid. Okey, ini adalah komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey, seterusnya kita tengok perhubungan. Okey, apa yang dikatakan tentang perhubungan ni adalah interpersonal merujuk kepada kemahiran berinteraksi dengan individu lain atau sekumpulan individu seperti ahli keluarga, rakan, guru dan juga jiran. Ia melibatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan. Okay, perhubungan interpersonal melibatkan penyampaian dan penerimaan mesej antara dua atau lebih individu. Okay, ini melibatkan semua aspek komunikasi seperti mendengar secara aktif, pembujukan, penegasan, komunikasi bukan verbal dan sebagainya terhadap ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okay, hubungan interpersonal dapat membantu anda untuk memahami perlakuan bagaimana dan kenapa individu manusia berkomunikasi dalam cara yang berbeza untuk membina perhubungan antara ahli keluarga, rakan, guru dan juga jiran. Okey, seterusnya kita tengok komunikasi bukan lisan sesuai digunakan sebagai contoh menggunakan kaedah asertif untuk menolak sesuatu dengan cara baik. Okey, apa dia asertif? Kemahiran asertif. Okey, kemahiran asertif ialah kemahiran untuk kita menolak sesuatu ajakan secara tegas tetapi berhemah. Contohnya adalah ketika dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, seterusnya kita tengok nadi ilmu. Okay, tambahan di mana ini adalah beberapa tips untuk berkomunikasi secara berkesan menggunakan kaedah A, B, C, D, E, F, G. Okay, A, accurate. Okay, iaitu kita tepat. Apa yang kita nak sampaikan ataupun mesej yang kita nak sampaikan mestilah betul, tepat dan boleh dipercayai. Itu A. B, brief ataupun lebih kepada ringkas. Maklumat yang hendak disampaikan mestilah ringkas, padat dan dipahami oleh audien. Okey. Okey, dan C adalah clear ataupun jelas. Gunakan suara, perkataan, alat, gambar dan contoh yang jelas. Okey, D adalah direct, secara langsung. Maklumat yang ingin disampaikan mestilah mempunyai ciri tepat, iaitu direct to the point dan tidak berbelit-belit. Okay, contohnya kita nak menyampaikan sesuatu
Direct to the point. Tak payah kita nak cerita daripada A sampai Z. Okay, terus kepada apa yang hendak disampaikan. Okay, seterusnya adalah E, easy ataupun mudah. Kaedah penyampaian maklumat mestilah mudah dan tidak mengelirukan. Okay, kita cuba sampaikan secara dengan cara yang paling mudah untuk dipahami. Okay, kaedah yang F adalah fast ataupun lancar. Okay, menyampaikan maklumat mestilah lancar. Jangan tersekat-sekat daripada segi tutur kata dan bahasa. Gunakan bahasa yang mudah dipahami lah. Okay. Okay, dan seterusnya adalah G, good taste ataupun sedap didengar. Okay, penyampaian maklumat mestilah menggunakan bahasa yang baik, sopan dan sedap didengar. Elakkan mengutuk dan memperbodoh audien. Okay, ini adalah contoh tips komunikasi secara berkesan, iaitu A, B, C, D, E, F, G. Okay, seterusnya kita tengok kepentingan kemahiran berkomunikasi. Okay, sebagai manusia, kita tak boleh lari daripada salah faham. Okay, contohnya konflik dan ketegangan dalam perhubungan berkesan antara ahli keluarga, rakan guru dan juga jiran. Jadi beberapa masalah yang sering berlaku dalam komunikasi berkesan dan perhubungan interpersonal ini ialah, antaranya adalah konflik. Okay, di mana pertembungan dan pertentangan antara dua orang yang berbeza, berbeza pendapat. Okay, itu adalah konflik. Okay, yang kedua, mengendalikan rungutan dan aduan. Yang ketiga adalah mengendalikan kemarahan orang. Keempat, mengendalikan orang yang bersikap autokratik. Mengendalikan orang yang menikam dari belakang. Dan mengendalikan orang yang sentiasa mencari salah orang lain. Jadi ini adalah contoh-contoh masalah yang sering berlaku. Jadi kita perlu mahir ataupun pandai dalam menguruskan situasi seperti ini. Okay, kita tak boleh bertindak secara membuta tuli, di mana contohnya kalau dia berlaku situasi seperti ini, kalau kita melawan balik, contohnya kes seperti ini, mengendalikan kemarahan orang itu sedang marah. Jadi kita kena pandai mengawal situasi tersebut untuk mengelakkan perkara yang lebih buruk berlaku. Okay? Jadi oleh itu kita perlu bijak mengendalikan masalah yang timbul dalam komunikasi berkesan dan perhubungan interpersonal. Okey, sampai di sini dahulu kelas kita, iaitu tajuk perhubungan. Okey, sebarang pertanyaan nanti boleh tanya dalam grup WhatsApp. Okey, itu saja. Terima kasih.